Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita, bertemu Sang Bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Melanda dunia, kita meratap berharap bersamanya Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Melanda dunia, kita meratap berharap bersamanya Sang Immanuel. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Madu, sesuatu yang manis, yang dapat kita rasakan. Tetapi ada juga dari mereka yang tidak dapat merasakan rasa manis itu di saat ini. Marilah kita berbagi rasa manis itu kepada sesama kita, kepada jemaat kita, agar mereka dapat merasakan rasa manis itu. Biarlah berkat Tuhan yang sudah kita peroleh
kita dapat sebarkan kepada siapapun yang sudah kehilangan rasa manis itu. Biarlah kita sama-sama dapat mengecap rasa manis itu, karena Tuhan telah baik bagi kita. Madu, biarlah rasa manis itu akan terus dapat kita rasakan bersama-sama. Madu, sesama peduli. Mari kita peduli kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan
Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 主内的弟兄姐妹们，大家早上好。 Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah dalam kebaktian umum GKI Klasis Priangan. 我们感谢主，因为今天早上我们可以参加印尼基督教会百良安华语区线上聚会。 Marilah kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. 让我们进入肃静祷告。 Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. 一切的颂赞，我们归于赞美真神三位一体。 Mari saudara sekalian kita menaikkan pujian, ku memuji namamu. 我们颂赞一首诗歌，就是赞美真神。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名，但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。
Saudara sekalian, mulai hari ini tanggal 28 November 2021, kita memasuki masa Advent. Masa Advent adalah masa di mana umat Kristen di dunia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sikap hati yang selalu berjaga-jaga hendaknya kita miliki, khususnya selama masa Advent ini. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah berjaga-jaga dan berdoalah. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Andi Gunawan. Sebagai ayat pembuka, dengarkanlah firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Wahyu 16 ayat 15. 主内的弟兄姐妹们，我们今天进入降临的第一周。我们今天讲到的主题是总要进行祷告，而且今天所传讲信息的就是何世强牧师。今天我们这个十里经文就是启示录16章15节，看哪，我来像贼一样。那警醒看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了。 Kabar baik bagi kita, nyanyikanlah Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Bumi yang baru telah menjelang. Yesus Kristus datang dalam dunia. 今天有很好的信息，就是让我们唱，就是黎明将要破晓了。 Siapkan segera jalan baginya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian, Fajar yang baru sudah reka. 新的黎明已经破晓了，让我们一起唱。 Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. 主内的弟兄姐妹们，在这个时刻，让我们进入认罪祷告。 Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini datang di hadapan-Mu. Kami sadar siapakah diri kami. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala pelanggaran kami, baik dalam perbuatan kami, perkataan kami,
pikiran kami. Dan ketika kami harus melakukan sesuatu, namun kami tidak melakukan hal itu, kami pun juga berdosa di hadapan Tuhan, karena kami tidak melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, ampunilah kami yang berdosa ini. Bersyukur untuk kasih setia-Mu. Yesus Kristus telah mati di kayu salib, mengucurkan darah, menebus kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bukankah saat berdoa adalah saat yang indah? Mari kita bersama-sama menaikkan pujian indahnya saat berdoa. Saudara sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 让我们领受恩典信息，其自罗马书第5章17节。若因人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些洪恩又蒙所赐之意的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？ Yesus sudah bayar semua hutang dosa kita. Dosa bagai kirmizi menjadi putih bersih. 主已经替我们实身还了我们一切的债。 Yesus bayar semua. Mari kita naikkan pujian ini. 让我们颂赞主替我死身。 Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus
Selamat pagi jemaat GKI Klasis Priangan dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? 主内的弟兄姐妹们，你们好。 Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. 当我还没有在听到之前，让我们进入祷告。 Kasihi kami Tuhan dengan Engkau selalu memberikan firman-Mu kepada kami, memberikan kami rasa kagum akan firman-Mu atas rencana-Mu, atas kehendak-Mu yang jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Demikian juga ketika hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya ini bisa menolong kami melihat kemuliaan-Mu dan menolong kami untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, yang semakin berpadanan dengan firman-Mu. Kami serahkan untuk pembacaan dan firman Tuhan hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 21 ayat 25 hingga ayat 36. 让我们打开圣经，我们看路加福音21章25到36节。 Ayat 21 ayat 25 hingga ayat 33 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, lalu kemudian ayat berikutnya akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 用中文的我们念从25到33节。路加福音21章25到36节，日月星辰要显出异兆，地上的邦国也要困苦，因海中波浪的响声就慌慌不定，天色都要震动。人想起那将要领到世界的事，就吓得魂不附体。那时要看见人子有能力，有大荣耀驾云降临。有一件事，你们就当顶上熬羞，因为你们得救的日子近了。耶稣又是比喻对他们说：你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们也看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这件事渐渐地成就，也该晓得神的国近了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废弃，我的话却不能废弃。 Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, memelihara firman di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara yang kasih Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk berimajinasi sejenak. 主内的弟兄姐妹们，让我们幻想一下， Saudara berada dalam situasi perang. 想象中呢，你是在这个处于战争的状态， Bisa membayangkan dalam film Troya kalau saudara pernah menonton. 你可以想象得到，就是好像那个电影 Troy， Nah, kerajaan saudara sedang dikepung dengan tentara yang hebat. 而且这个王国呢被一个非常强大的敌人 Nah, 攻 semua 击， orang ketakutan. 所有的人都动摇了。 Dan saudara tahu ini tidak mungkin bisa dimenangkan. 而且我们知道，没有这个得胜的希望。 Kalaupun ada harapan menang itu terlalu tipis. Itu mesti ada mujizat yang besar sekali baru bisa menang. 如果有得胜的希望呢，那是非常渺小的，除非有一个很整大的这个奇迹。 Nah, lalu saudara diberikan kesempatan atau pilihan, boleh bertahan, boleh kabur. 然后呢，在这样的位置，你有两个选择：坚持到最后呢，或者是逃跑。 Saudara pilih bertahan atau kabur, saudara. 主内的底下你们选择哪一个？要坚持还是要逃跑？ Bu Linda, kabur atau bertahan? kabur， Kabur ya. Nah, saudara, ini pilihan yang sulit. 这个是很难的选择。 Kalau kita bertahan, pasti kita mati. 如果我们坚持下去了，我们就是一定死掉。 Tapi kalau kita kabur, kita akan dianggap sebagai seorang pecundang, seorang pengkhianat. 但是如果我们逃跑了，我们是一个失败者，是一个懦夫。
Nah, sebagian besar orang mungkin berkata bertahan hingga mati adalah sebuah pilihan yang heroik. 但是有很多人也是这样说，如果你能够坚持的活下来讲呢，你是一个英雄。 Sementara sebagian lagi mengatakan yang mungkin sedikit yang mengatakan menyelamatkan diri adalah sebuah tindakan seorang pengecut. 但是也许多人也是讲，如果你坚持活下来了，也是你是一个懦夫。 Tapi mungkin ada sebagian mengatakan justru orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang naif, yang mau mati konyol. 但是也对有人想，也是你坚持活下来了，那是很天真的，会死得很愚蠢。 Orang jelas-jelas kalah, ngapain sih bertahan? 因为我们就看了，我们不能够得胜的输了，为什么我们还要坚持下去呢？ Jadi kalau jika ada yang mati mempertahankan diri, saudara sebut dia pahlawan. Kalau yang melarikan diri, kita menyebut dia seorang pengecut. 我们知道，如果他坚持的活下去了，我们就说他是一个英雄；但是如果他逃跑的时候，我们就说他是一个懦夫，一个失败者。 Nah, ini bisa nggak gampang menjawab, saudara. 所以我们很难解答这个问题。 Peristiwa kejadian kurang lebih sama terjadi pada zaman dahulu. Ada seorang rabi bernama Rabi Yohanan ben Zakkai. 这个问题呢，也是发生在一个约翰夫子的身上。 Sebagian besar orang Yahudi akan menyebut Rabi Yohanan adalah seorang pengkhianat, seorang pengecut. 而且呢，他们称为这个约翰夫子呢是一个叛徒和一个失败者。 Bahkan sebagian akan dengan senang hati membunuh Rabi Yohanan ini. 而且一部分人呢，他们如果有机会呢，他们很乐意的要杀死他。 Mengapa, saudara? 为什么这样呢？ Rabi Yohanan ben Zakkai ini hidup pada tahun sekitar 70 Masehi, di mana saat itu kota Yerusalem sedang dikepung. 这个越南夫子呢，他生活在公元70年，当那时耶路撒冷正被这个罗马军队包围。 Nah, untuk mencegah para penduduk menyerah pada Roma, maka pemimpin Yahudi melarang, bahkan ada yang mengancam membunuh barang siapa ada orang Yahudi yang meninggalkan kota Yerusalem. 为了防止这个民族呢向罗马投降，所以这个犹太的领导人呢，禁止甚至威胁要判死刑逃离耶路撒冷的人。 Rabi Yohanan tahu bahwa ini tidak ada harapan lagi. Yerusalem dan bahkan Bait Allah pasti hancur. 因为约翰夫子他已经知道了，这个耶路撒冷或者是这个圣殿呢，都是没有希望了。 Dan dia melihat bahwa kehancuran Yerusalem dan Bait Allah ini akan mengancam bangsa Israel menjadi bangsa yang akan punah. 而且他意识得到，这种彻底的毁灭呢，预示到犹太民族将变成灭亡。 Maka dia berencana melarikan diri. 所以呢，他想尽办法，就是要逃离耶路撒冷。 Lalu seorang sepupunya bernama Abba Sikra, dia mengatakan, pura-puralah menjadi orang sakit sehingga orang mengunjungi engkau dan engkau akan menjadi mati. 但是他的堂兄阿巴西克就说：“那不如你假装生病，让人们来看你，然后假装死掉。” Lalu kami akan kasih bau-bau yang busuk supaya orang tahu saudara mati. 然后我们会在你的身上涂上这个臭味，然后人家就认为说：“啊，你已经死掉了。” Nah, biar lalu mayat ini dibawa keluar dari kota Yerusalem. 然后呢，他的尸体呢就能够带出去耶路撒冷。 Rabi Yohanan setuju. 约翰夫子他同意了。 Lalu seorang temannya Rabi Eliezer mengangkat jenazah, ya, jenazah tanda kutip, jenazah Rabi Yohanan bagian kepala, lalu ada lagi seorang Rabi Yosua mengangkat bagian kaki. 然后呢，他的两个门徒呢，一个就是刚做这个约翰夫子的头部，还有一个呢就是抬起他的腿。 Sementara Abba Sikra berjalan di depan. 而且这个阿巴西克拉他就走在前面。 Singkat cerita, saudara, mereka lolos dan berhasil meninggalkan kota Yerusalem. 很幸运的，他们逃脱了这个守卫，并离开了这个耶路撒冷。 Mereka antar jenazah ini sampai ke sebuah kuburan, lalu teman-temannya ini kembali ke Yerusalem. 然后他们就带他的尸体呢带到一座坟墓，他的这个两位门徒呢就回到耶路撒冷去。 Lalu apa yang dilakukan Rabi Yohanan setelah itu? 但是约翰夫子在之后他怎么样做呢？ Dia menemui Jenderal Vespasian. 就是他前往见这个维斯波西安的将 Dan 军， dia mengatakan, aku menyerah. 然后他就跟这个维斯波西安的将军说：“我自首 Wah, 了。” jenderal ini senang sekali, saudara, karena ini seorang rabi yang hebat, seorang rabi yang agung.
menyerahkan diri. 哇，这个将军他就很高兴了，因为他知道这个约翰夫子是一个很伟大的夫子。 Karena senang dia mengatakan, silakan Rabi mengajukan satu permintaan, maka akan kukabulkan. 然后他就说：“哎呀，你可以提出要求，我会答应你的。” Lalu Rabi Yohanan menjawabnya dengan give me Yafne and its sages, atau berikan aku Yafne dan orang-orang bijak. 然后这个约翰夫子回答说：“给我亚内和有智慧的人。” Dengan kata lain, sang rabi ini meminta untuk mendirikan sebuah seminari di kota Yafne, dan di situ ada di daerah terpencil. 换句话说，就是这个约翰夫子他请求允许在这个纳菲的偏远的地区建立一所神学院。 Nah, saudara, kehancuran kota Yerusalem yang dinubuatkan oleh Yesus ini sangatlah masif. 主耶稣所预言得到的这个耶路撒冷的圣殿毁灭的是很巨大的。 Kita sulit membayangkan betapa besar kerusakan dan kehancuran mereka. 我们很难想象得到这个损失是有多么的大。 Pada tahun 66 Masehi atau 4 tahun sebelum kehancuran Yerusalem, tentara Romawi mengerahkan 60.000 pasukan elit menyerang Galilea. 在公元66年，也就是耶路撒冷被毁前的10年，罗马军队直接从罗马调集了6万名的这个精锐的部队。 Galilea ini adalah kota yang paling radikal. Orang-orang Yahudi paling radikal di sana. 他们进攻这个加利利，加利利就是最接近的反罗马统治的城市。 Diserang hancurlah Galilea. 他们就毁灭了这个加利利。 Sejarah mencatat ada 100.000 orang Yahudi tewas di Galilea. 而且在这个历史上有记载下，就是差不多是100,000的人死亡。 Lalu sebagian melarikan diri, sebagian juga dijual sebagai budak. 有一部分的人呢，他们能够闪身；有一部分呢，就变成被卖掉做奴仆。 Nah, setelah menghancurkan Galilea, Romawi terus merangsek sampailah mereka di Yerusalem. 在毁掉加利利之后呢，罗马军队进入这个耶路撒冷。 Nah, orang-orang Galilea yang radikal ini pergi dan sampai ke Yerusalem dan terus memprovokasi supaya bertahan terus, jangan menyerah. 而且他们这些人呢，一直攻击下去，而且他们都不要投降，不要放弃。 Bahkan pernah ada satu kejadian, saudara, persediaan makanan itu dibakar, sengaja dibakar supaya mereka betul-betul fokus menyerang dan tidak melarikan diri. 而且有一件事发生呢，就是他们烧掉他们全部的粮食，使到他们专注于只是战争而已。 Saudara, sejarah mencatat ada 1 juta, lebih dari 1 juta orang Yahudi tewas pada saat itu. 在这个历史上有记下，就是差不多有100万人死亡。 Akhirnya Yerusalem dan Bait Allah benar-benar hancur lebur seperti kata Tuhan Yesus. 然后真的这个耶路撒冷与他的圣殿真的变毁灭了，就好像主耶稣的这个预言。 Banyak orang Yahudi merasa depresi dan merasa Tuhan sudah membuang mereka. 许多的犹太人他们陷入这个沮丧，觉得上帝已经抛弃了他们。 Tapi sementara orang sibuk depresi, Rabi Yohanan malah sibuk membangun seminarinya, saudara. 但是大部分的人他们就陷入了这个沮丧，但是这个约翰夫子呢，他反而建立了这个犹太人生活中心。 Seorang murid datang kepadanya, sangat sedih murid ini. 有一位门徒来找他，这位门徒非常伤心。 Murid ini bertanya, bagaimana kini umat Allah akan mempersembahkan korban bakaran, korban syukur, korban lain-lain kepada Tuhan, sementara Bait Allah sudah enggak ada. 这个非常悲伤的这个门徒就问他：现在上帝的子民怎么样可能为罪献祭给上帝呢？ Tapi Rabi Yohanan menghibur dia dan berkata, anakku jangan sedih. Kita memiliki cara yang sama efektifnya dengan kurban persembahan, yaitu tindakan kasih setia. 约翰夫子安慰他说：“我的儿子，不要悲伤，我们还有另一种献祭一样有效的方法。最要紧就是我们忠诚的行为。” Lalu dia mengutip Hosea pasal 6 ayat 6, berkatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. 然后约翰夫子引用了何西亚书第6章第6节，就是我喜爱良善，不喜爱祭司，喜爱认识神胜于燔祭。
Sekarang saudara jawab saya, Rabi Yohanan seorang pengecut atau pahlawan? 现在弟兄姐妹们可以回答我，这个拉比呢，他是一个失败者，或者是一个英雄？ Nah, saudara, dikembalikan pada saudara, mau jawabnya seperti apa? 呀，你们要怎么样回答？你们就自己解答。 Nah, saudaraku, 40 tahun sebelumnya, sebelum kejadian kehancuran itu, atau satu generasi sebelumnya, ada sebuah kejadian seorang rabi lain bernama Rabi Yeshua, atau kita sebut sebagai Tuhan Yesus. 在40年前，在耶路撒冷的圣殿陷落之前的一代人呢，发生了一个令人震惊的事情。那时候有一个拉比，就是耶稣夫 Yesus 子。 saat itu berjalan dan diikuti oleh murid-muridnya, lalu mereka sampai di bait Allah dan pada mengagumi bait Allah. 然后主耶稣他正在跟他的门徒一起走的时候，走到这个很堂皇的这个圣殿面前。 Lalu dalam Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 6 dikatakan ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi batu-batu indah, berbagai-bagai barang persembahan, dan berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. 当他们是在谈论圣殿是用美式和公物装饰建筑时，耶稣就说：“轮到你们看见这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。” Saudara, kehancuran bait Allah dan Yerusalem salah satu adalah bencana terbesar yang pernah terjadi di dalam diri bangsa Israel. 主内的弟兄姐妹们，耶路撒冷和圣殿的毁灭是以色列所经历过最大的灾难之一。 Tetapi hanya satu rabi yang memprediksikan atau lebih tepatnya menubuatkan hal ini terjadi, yaitu Rabi Yeshua atau kita kenal sebagai Tuhan Yesus. 但是只有主耶稣将这件事发生之前就已经预言了。 Tapi tentu saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sangat mengecewakan. 但是耶稣的这些话呢，让他的门徒们都很失望。 Saudara bisa membayangkan, saudara sudah bikin gereja, sudah habis bermiliar-miliar, lalu majelis mengatakan, lihat Muse betapa besarnya, bagusnya bangunan ini. 然后我们可以想象得到，好像我们已经建了一个礼拜堂，很好很美丽的礼拜堂。然后呢，他的教育就跟牧师讲，牧师你看这个建筑物多么的好。 Lalu musuhnya berkata, akan datang waktunya ini semua runtuh, nggak ada satu bata tersusun di atas batu yang lain. 然后呢，他牧师回答说，就是不久了，这个教会就会毁掉了。 Musuhnya mau disalibkan atau gimana ya? Kurang ajar ya, ini musuh ini betul-betul discourage banget ya. Wah, Betul-betul nggak menghargai pengorbanan semua orang. 真的，这个牧师为什么讲到这样的话？他真的是没有珍惜我们所做的一切。 Nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan pilihan, itu akan datang waktunya, tetapi kalian punya pilihan. 但是主耶稣说，那个时候未来，但是你可以选择。 Sama seperti saya sebutkan tadi, mereka punya pilihan untuk mati mempertahankan Yerusalem atau melarikan diri. 就好像刚才我讲的，他们可以坚持下去，这个耶路撒冷呢，或者是他们逃跑死掉。 Nah, setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia, lalu murid-murid pertama menjadi orang-orang Kristen atau disebut Messianic Jews atau orang Yahudi Kristen. Merekalah orang-orang yang kemudian menjadi komunitas Kristen mula-mula. 就是当主耶稣他已经死掉的时候，就有激进的这个犹太人呢。 Nah, menurut sejarawan bernama Eusebius, orang-orang Kristen ini kemudian membaca atau mengingat pesan Yesus untuk apa? Melarikan diri. 根据这个历史家尤西比乌斯的说，就是他们就是怎么样的逃跑。 Dikatakan pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. 那时在犹太的人必须逃到山上，在城市的必须逃跑，在乡下的不可以再进城。 Tuhan Yesus mau mengatakan, please jangan mati konyol deh, lari. 主耶稣他是要讲，就是说你不要这样愚蠢的死掉，你一定要逃跑。 Menurut Eusebius, orang-orang Yahudi Kristen ini melarikan diri ke sebuah kota di sebelah timur Sungai Yordan yang disebut kota Pela.
根据这个尤西庇乌斯的说法，这些犹太基督呢，他们逃到约旦河的以东的一座城市，就是叫贝拉市。 Sehingga kejadian ini disebut flight to Pella atau melarikan diri ke Pella. 这个事件呢，被称为飞往贝拉。 Lalu setelah kehancuran Yerusalem selesai, orang-orang Kristen ini kembali dari Pella masuk kembali ke Yerusalem. 然后当这个耶路撒冷被毁掉的时候，这一群人呢跑到贝拉呢，他们又再倒回去耶路撒冷。 Nah, para murid Yesus ini mengikuti anjuran Tuhan Yesus untuk melarikan diri dari Yerusalem. 耶稣的门徒们呢，他跟随着这个主耶稣的旨意，就是逃离耶路撒冷。 Sebab kehancuran Yerusalem dan Bait Allah ini udah pasti nggak bisa dipertahankan lagi. Ini nggak mungkin dimenangkan peperangan ini. 因为耶路撒冷和圣殿真的不能够再得救了。 Satu-satunya jalan yang masuk akal dan bijaksana adalah lari, selamatkan dirimu. 唯一合理性和明智的方法就是保住你的生命，逃到山上。 Nah, saudara, lalu di bagian berikutnya kita melihat dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. 主耶稣说：“小心你自己，免得你的心被放烫，酒醉和肆意的利益压得喘不过气来，以免主的日子像网罗一样突然落在你身上，因为它会落在地上所有的居民身上。继续进行祈祷，使你有力量逃脱将要发生的一切，并且可以站在人子面前。” Nah, saudaraku, lalu apa yang bisa kita pelajari dari pesan Tuhan Yesus ini? 然后我们对主耶稣的这个建议，我们可以学习到什么呢？ Saudara, yang pertama adalah mari kita jangan bodoh atau jangan naif. 第一就是说，不要天真，不要愚蠢。 Jangan sampai keyakinan dan iman kita kepada Tuhan atau kepada firman Tuhan membuat kita kehilangan akal budi dan hikmat. 以免我们的信念和我们的信心，使我们失去理智和智慧。 Keyakinan atau iman yang terlalu overdosis, yang terlalu berlebihan, itu akan membuat kita kehilangan akal budi dan hikmat. 过度的信心和信仰会使我们失去理智。 Keputusan yang dibuat oleh Rabi Yohanan melarikan diri itu tampaknya seperti keputusan seorang pengecut dan tidak beriman kepada Tuhan. 我们可以看这个约翰夫子逃跑的决定，似乎是一个懦夫或者是反逆的决定。 Tetapi dalam akal budinya dia tahu bukan masalah kurang beriman, tetapi ini dia tidak mau mati konyol. 但是在他的信心上，并不是说他没有信心，因为他不想这样愚蠢的死掉。 Dan pikiran utamanya bukan hanya keselamatan dirinya sendiri, tetapi keselamatan umat Israel. Jangan sampai punah, aku harus menyelamatkan. 他第一想到的就是说，不要以色列的这个民族呢，毁灭掉，我认真要拯救这个以色列民族。 Sama halnya dengan keputusan orang-orang Kristen Yahudi yang mendengarkan nasihat Tuhan Yesus lalu melarikan diri ke Pella. Mereka bukanlah orang-orang yang kurang beriman atau tidak beriman kepada Tuhan. 也是一样，听从主耶稣的劝告，逃往这个贝拉山的基督犹太人呢，他们的决定也是如此的。 Amsal berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amsal 22 ayat 3. 箴言22章第3节，通达人见或常躲，以猛人前往受害。 Nah, saudara, saya menyadari tidak mudah bagi kita untuk membuat satu contoh yang konkret. Bagaimana sih antara yang kelebihan iman atau yang saya sebut lagi sebagai overdosis dengan hikmat. 我意识得到，我想出一个如何在我们生活中实际这一点。实际的例子呢，对我来讲要解释出来，真的并不是一件容易的事情。 Ini kita mesti minta Tuhan hikmat supaya kita bisa membedakan ketika menghadapi kasus-kasus atau situasi tertentu. 所以我们就要常常的向上帝
讨这个智慧。当我们面对这样的事情的时候， bisa membedakan mana sih yang iman tidak berakal budi atau manakah yang sebenarnya kamu nggak beriman. 我们可以要分得出，就是说哪一种是有智慧的信心，哪一种是没有智慧的信心。 Tapi paling tidak saya memberikan dua ciri-ciri orang yang terlalu beriman sehingga kehilangan akal sehat. 但是最少我要给你两种这个比较，就是有的人他太有信心了，谁有他没有的这个智慧。 Yang pertama adalah terlalu rohani atau terlalu percaya kepada Tuhan padahal belum tentu yang dia percayai itu kehendak Tuhan. 第一种就是这个人太属灵了，太相信上帝，但这并不代表说这个是上帝的旨意。 Segala sesuatu yang kelihatan rohani atau orang yang sering mengucapkan puji Tuhan, haleluya, saudara itu belum tentu ya menunjukkan tingkat spiritualitas yang sesungguhnya. 有时候我们看见一个人，他开嘴就是说，赞美主、感谢主，但并不是他的心态也是一样的。 Kita mungkin mengatakan aku mengandalkan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan betul-betul, tetapi ketika Tuhan mengirim orang untuk menolong kita, kita mengatakan aku nggak butuh manusia, aku cuma butuh Tuhan. Ini juga salah satu ciri bagaimana kita beriman terlalu berlebihan atau overdosis. 或只是有一个人呢，当他就是说，他只是相信上帝一个人，他要全心全意的献给上帝。当上帝他寄了一个人来帮助他的时候，他说我不需要人，我只是信上帝而已。 Yesus sendiri pernah dicobai, disuruh menjatuhkan diri dari bait Allah karena tangan Allah akan menopang dia sehingga dia tidak akan mengalami kecelakaan. Tetapi kan Tuhan Yesus menolak karena ini adalah iman yang bodoh, yang konyol. 主耶稣也曾经被试探，要从这个圣殿里跳下去，因为上帝的手会帮助他避免这个意外的死亡。 Lalu yang 但 kedua, 是主耶稣拒绝了，因为这种信心没有意义。 lalu yang kedua ciri-cirinya adalah dikotomi antara iman dan akal budi. 还有第二种呢，就是信仰与理性的两个分化。 Ada yang beranggapan adalah iman dan akal budi ini bertentangan. 有人觉得呢，这个判断理性与信仰呢，就是反对。 Nah, kalau bertentangan maka yang paling prioritas adalah harus memilih iman atau kerohanian. 而且他们觉得呢，最要显示呢，就是我们的信心和实是我们的灵性。 Iman itu suci, akal budi itu enggak suci. 因为这个信心呢是很纯真的，如果我们这个理性呢是不纯真的。 Ya, akal budi dianggap duniawi, sementara iman dianggap rohani. 因为理性呢是世俗的，但是这个信仰呢是心灵的。 Nah, dikotomi seperti ini akan menjadi ciri-ciri kemudian kita akan jatuh ke dalam iman yang buta, dalam sikap yang terlalu naif. 这两种分法呢，使我们在信仰的生活上陷入了这个盲目的信仰和幼稚的态度。 Nah, saudaraku, yang kedua adalah jangan terlena dengan kondisi nyaman. 第二重要点就是说，我们不要陷入这个舒适的环境。 Kenyamanan bisa membuat orang jatuh dalam dosa. 舒适的环境会使人陷入了这个罪恶。 Karena memiliki dan menikmati segala sesuatu, maka kecenderungan hati manusia adalah menaruh kebanggaan dan kekaguman akan prestasi yang pernah diraih. 因为呢，我们这个已经拥有了一切了，人性的倾向是对我们所期待的成就，就感到自己很自豪、很钦佩。 Nah, saudaraku, pandemi setidaknya, saudara, sebagaimana kehancuran Yerusalem dan Bait Allah, juga mengajarkan kita bahwa bangunan gereja yang kita bangun dengan begitu mahal, itu nggak bisa kita andalkan dan bangga-banggakan. 我们经历了这个疫情呢，就好像这个耶路撒冷圣殿毁灭一样，我们看到了这个堂皇的这个教会的建筑物了，但是我们不能够全靠这个建筑物。 Segala sesuatu yang bersifat jasmani atau kelihatan mata itu nggak bisa kita jadikan tolak ukur tingkat spiritualitas atau kerohanian. 一切在这个世界上的物质上呢，我们并不能够以我们这个信心来衡量。 Nah, saudaraku, di minggu Advent yang pertama ini firman Tuhan begitu jelas, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa.
今天呢，降临的第一周，我们的这个讲道题目就是总要进行祷告。 Kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan ini. 我们并不知道在我们前面的路有什么灾难要发生， Tapi berjaga-jaga dan berdoa menolong kita agar kita memiliki hikmat. 我们要时刻的保持清醒祈祷，所以我们能够得到这个力量。 Berjaga-jaga menolong kita agar kita jangan menjadi naif dan terlena. 我们要时刻的这个保持清醒祈祷，使到我们不会天真或者是愚蠢。 Berdoa berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk mengaruniakan kepada kita kekuatan menghadapi tanda kutip tadi malapetaka yang Tuhan izinkan atau yang terjadi dalam kehidupan kita. 我们时常的祷告啦，我们就会得到力量，从上帝使到我们逃离将要发生的一切。 Nah, kiranya Tuhan menolong kita di dalam menghadapi masa-masa yang akan datang, khususnya dalam kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 我们求上帝给我们力量，去面对生活中的困难时期，尤其是主耶稣要再来的日子。 Amin. 阿门。 Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Terlebih dahulu dengan bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。 我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang kehidupan kami, termasuk dalam masa-masa pandemi yang cukup panjang. Kau yang menolong kami agar dalam masa ini kami semakin berhikmat, semakin disadarkan. Dan ketika gereja-gerejamu Tuhan kembali beribadah secara onsite, kiranya tolong kami Tuhan, tolong gerejamu untuk menemukan kehendak dan rencana Tuhan yang relevan dengan kondisi yang baru. Kiranya gereja-gereja tidak hanya berpikir menyelamatkan diri, tidak hanya berpikir bagaimana gereja tetap bertahan, tetapi lebih daripada itu, kiranya gereja-gerejamu Tuhan boleh berpikir bagaimana memanfaatkan situasi seperti ini untuk semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagaimana menjadi berkat dan bagaimana menjadi relevan dengan dunia sekitar kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam masa-masa sulit yang kami hadapi. Setiap jemaat yang bergumul dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan, kiranya kasih karuniamu pun tak meninggalkan mereka, tetapi justru malahan mereka semakin mengandalkan Tuhan. Kami semakin tahu bagaimana kami tidak memiliki sesuatu untuk kami andalkan yang membuat kami bisa menghidupi dunia ini, tetapi kami belajar agar kami menaruh semua kebanggaan kami, agar kami tidak terlalu mengandalkan diri sendiri,
tidak terlalu mengandalkan hal-hal lahiriah dan kesuksesan-kesuksesan yang selama ini kami ukur secara lahiriah. Kiranya kami mulai mengubah mindset kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja di Kelas Priangan, kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati. Dan juga negara kami Tuhan, kasih-Mu juga akan terus menyertai mereka untuk boleh menolong mereka mengambil kebijaksanaan yang baik untuk pembangunan negeri kami ini, supaya setiap masalah yang ada boleh diatasi dengan baik, dan para pemimpin memiliki hati untuk takut akan Tuhan dan juga hati untuk terbeban mengembangkan dan membangun negeri ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, saatnya bagi kita membawa persembahan dan saudara dapat mentransfer ke rekening gereja jemaat masing-masing. 主内的弟兄姐妹们，这个时刻我们就是奉献的时间，你们可以看你们奉献的寄款到你们个人的教会。 Persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. 奉献金顺其次，诗篇50章14节，你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿。 Mari kita membawa persembahan kita sambil menaikkan pujian, kini ku mau Tuhan. 我们现在颂赞他自己。 Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan ini. Namun juga tolong kami supaya kami sungguh juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita naikkan bersama-sama pujian doksologi. 主内的弟兄姐妹们，让我们站立，一起颂赞3一颂。Nama
Jemaat GKI Klasis Priangan di manapun saudara berada, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan memasuki ibadah kita yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita berkeluarga, bekerja, dan bermasyarakat. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, dan kiranya persekutuan, penghiburan, dan pengajaran dari Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati saudara dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Maranatha. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita,